Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-53 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi membaca daripada buku yang bertajuk Mahsyar, yang menceritakan tentang alam-alam yang bakal kita tempuhi dalam perjalanan pulang kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Ada Umi di ruangan TikTok, Cik Fit dan juga Radin Iftitah, serta semua sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB. Ada ahlan-ahlan Umi Zaihadi, Fauzia Ahmad Isa, Ana Sukaimi, Siti Zawiyah, Safia Sapian, Siti Rahayu, Salma Uthman, Fauzia Ismail, Cik Ani, Fatimah S, Hadna Mama Elisa, Faridah Safian, Rohana Kasim, terima kasih banyak-banyak. Muhammad Fauzi bin Ali, Alhamdi Hussein, kemudian ahlan-ahlan Yaya Lia dan juga Siti Hajar Ahmad, Abdul Rahman, Zainul Abdul Rahman, Ramina's Kitchen, Yaya Lia, Arina Omar, Rohayati Uthman, Nur Zaidah Jailani, Nur Azian, Kak Langsu, serta Amida Rauda dan Siti Zabidah Abdul Hamid. Ahlan-ahlan kepada semua. Apa kata seperti biasa kita lakukan perkara yang paling penting terlebih dahulu. Kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu kita nak sambung pembacaan daripada buku Mahsyar. Buku Mahsyar yang menceritakan tentang alam-alam yang telah kita lalui, sedang lalui dan bakal tempuhi insya-Allah. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-180. Di mana pada muka surat 180 penulis menerangkan berkenaan tentang tanda-tanda kiamat yang sederhana. Maka tanda-tanda kiamat para ulama bahagikan kepada 3. Ada tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat semuanya telah berlaku. Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, kewafatan Nabi, terbelahnya bulan dan beberapa perkara yang lain, maka itu adalah dikira sebagai tanda-tanda kecil kiamat dan semuanya telah berlaku. Yang kedua adalah tanda-tanda pertengahan kiamat, tanda-tanda sederhana. Maka penulis buku bawakan beberapa dan ada yang kita telah baca, bagaimana manusia berlumba-lumba membina bangunan pencakar langit, bangunan yang tinggi. Dan ini telah ada pada setiap negara, bagaimana dibina bangunan yang tinggi. Kemudian yang kedua, ini pun telah berlaku, bagaimana ibu pada waktu itu menjadi hamba kepada anaknya. Perangai, sikap, kebiadaban anak dalam melayani ibu bapa. Umpama ibu bapa itu adalah seorang hamba, maka ini pun termasuk dalam tanda-tanda kiamat. Dan kita sedang mengupas yang ketiga sebenarnya. Maka apakah yang ketiga?
berlalunya waktu dengan cepat. Berlalunya waktu dengan cepat. Dan ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, bagaimana Nabi SAW bersabda bahawa setahun akan terasa seperti sebulan, sebulan akan terasa seperti seminggu, seminggu akan terasa seperti sehari, sehari akan terasa seperti 1 jam, dan 1 jam umpama pada waktu itu waktu yang begitu singkat. Nabi umpamakan seperti tempoh pelepah kurma yang terbakar. Waktu semakin singkat. Dan para ulama berbeza pendapat apakah maksud waktu yang singkat. Maka kata para ulama, antara pandangan yang pertama, kata Imam Nawawi, tidak ada lagi keberkatan pada masa. Bila ada keberkatan, maka Allah pada waktu itu izinkan kita untuk buat banyak benda di dalam masa yang pendek. Masa ni sebenarnya pun makhluk Allah. Masa, waktu adalah makhluk Allah. Dan Allah boleh melakukan apa yang Allah kehendaki dalam masa. Bila kita lihat kisah-kisah, cerita-cerita mereka yang dekat dengan Allah, seperti mana Uthman bin Affan, bagaimana dalam tempoh 1 malam boleh menghatamkan 30 juz Al-Quran. Orang kalau nak ikut logik, dia akan kata mustahil. Dengar je mustahil, sebab dia ikut logik. Tapi sebenarnya kalaulah diikutkan daripada sudut makhluk tersebut adalah masa, dan Allah boleh menguruskan masa mengikut kehendak dan sukanya, maka tidak ada yang mustahil. Dalam waktu yang pendek, maka pada waktu itu dengan keberkatan masa yang Allah berikan, maka pada waktu itu banyak perkara yang boleh diselesaikan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud masa menjadi pendek pada akhir zaman, Allah tarik keberkatan masa. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka itu adalah pandangan Imam Nawawi. Kemudian ada pandangan yang kedua, apakah maksud menjadi pendek? Maka kata para ulama, pandangan yang kedua adalah zaman dahulu pergerakan dari Atiyah. Kenapa? Sini. Tak apa, biar je. Nanti dia menjerit, dia nak sampai tu. Nanti lepas tu baru dia ni. Tak apa. Okey. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Pandangan yang kedua, apakah masa bermaksud masa menjadi pendek? Maka hubungan daripada satu tempat ke satu tempat yang pada zaman dahulu mengambil masa yang lama untuk sampai. Maka contoh daripada Mekah nak menuju ke Syam mengambil masa 40 hari. Maka zaman kita hanya beberapa jam. Tanya cantik tak? Assalamualaikum semua. Cantik tak? Tunjuk mana ni? Ada tu. Okey. Dah cukup kan? Allah. Okey, dah. Okey. Dah, pergi main kat tempat lain. Tak boleh. Abi nak mengajar. Okey, Assalamualaikum. Allah. Okay, Allah Akbar. Okey, minta maaf. Okey, maka pandangan yang kedua masa menjadi pendek adalah bagaimana dahulu perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat mengambil masa yang lama. Kalau kita lihat dalam catatan sirah, orang Mekah dulu nak pergi ke Palestin, ke Syam, mengambil masa 40 hari, 30 hari. Tapi zaman kita masa menjadi pendek, pada waktu itu ianya hanya datang berlaku dalam tempoh beberapa jam. Kalaulah dulu kita daripada Malaysia nak pergi menunaikan haji, ambil masa berbulan-bulan menggunakan kapal. Tapi zaman sekarang hanya lebih kurang 8 jam lebih jika penerbangan terus. Maka itu makna yang kedua. Kata para ulama, masa menjadi pendek adalah kerana pergerakan menjadi cepat dan hubungan menjadi lebih mudah antara satu tempat ke satu tempat. Ini semua kita telah baca.
Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala habibina Muhammad. Yang ini kita nak sambung hari ini daripada muka surat 180, perenggan yang kedua. Maka kata para ulama, apakah maksud masa menjadi pendek pada akhir zaman? Maka pandangan yang ketiga, waktu yang singkat secara hissi. Hissi maksudnya setara yang kita boleh nampak. Pula bermaksud secara hakikat dan sebenarnya. Pada hakikatnya memang hari pada waktu itu dirasakan semakin pendek. Hari memang rasa semakin pendek. Kadang-kala kita rasa, baru je pagi, dah petang. Baru je petang, dah akhir bulan. Baru je akhir bulan, dah akhir tahun. Baru je akhir tahun, dah tiba masa untuk kita masuk ke kubur. Sekejap je. Maka itu pandangan yang ketiga. Kata para ulama, pada akhir zaman masa menjadi ringkas dan pendek kerana Allah jadikan begitu. Terima kasih. Minta sahabat-sahabat doakan Atiyah, dan juga saya akan doakan juga. Cuma zuriat keturunan kita adalah orang-orang yang mendatangkan keridaan Allah dan menjadi sebab kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pandangan yang ketiga, dan ini yang banyak dipegang oleh kebanyakan para ulama, bahawa maksud akhir zaman masa menjadi pendek, pada waktu itu memang realitinya pendek. Orang dulu masanya pada waktu itu Allah berikan banyak, panjang, boleh melakukan pelbagai perkara. Tapi zaman kita, pada waktu itu kita dah tak rasa apa-apa. Kejap je pagi, dah petang. Kejap je petang, kejap lagi nak tidur waktu malam. Baru nak tidur, pada waktu tu dah subuh. Dah pagi balik. Dah pagi, malam balik. Dan ini orang-orang yang lama boleh perasan bagaimana orang yang lama dulu dia boleh perasan bagaimana masa berlalu dengan begitu perlahan dulu. Dan sekarang ini berlalu dengan begitu cepat. Kita pun baru cakap 1-2 perenggan, dah 6:12. Dah 12 minit berlalu. Baru cakap beberapa perenggan, tak habis satu muka surat lagi. Maka ini adalah pandangan yang ketiga. Kata penulis buku, kita ulang balik perenggan yang kedua muka surat 180. Waktu yang singkat secara hissi. Apakah maksud hissi? Bermaksud secara hakikat dan sebenar. Maka memang masa dirasakan semakin pendek. Siang dan malam berlalu dengan cepat. Peristiwa ini juga telah berlaku kepada kita sekarang dan mungkin akan lebih dirasai pada masa depan. Pada masa depan akan lagi rasa, lagi cepat masa berlalu. Kata penulis buku, engkau dapat merasakan sendiri waktu yang singkat secara maknawinya sudah terjadi kepada engkau. Bagaimana engkau boleh menyedarinya? Engkau tidak dapat lagi menyelesaikan urusan-urusan yang sebelum ini sudah engkau mampu selesaikan dalam tempoh waktu yang sama. Kalaulah dulu pada waktu tu nak buat benda yang sama, sempat je. Zaman sekarang nak buat benda yang sama dah semakin tak sempat. Dah semakin rasa tak cukup masa. Maka sedarlah sebenarnya itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Kalaulah dulu contohnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam satu malam boleh siapkan pelbagai jenis kuih raya contoh. Zaman sekarang tak sempat. Baru nak bancuh tepung malam raya, dah subuh dah contoh. Dah tak sempat nak buat pelbagai benda. Maka sebab itu kata menulis, macam mana kita nak rasa masa semakin pendek? Dulu benda yang kita boleh buat dalam tempoh masa tersebut, sekarang ini kita tak mampu nak selesaikan dalam tempoh masa yang sama. Benda yang sama. Pada waktu itu sama ada daripada sudut menguruskan sesuatu, daripada sudut contohnya agama, daripada sudut pelbagai benda, masa semakin hari dirasakan semakin cepat. Kata penulis, engkau hanya mampu mengeluh tanpa mengetahui punca dia. Kita hanya mampu cakap, kenapa masa rasa cepat je berlalu? Tapi tak ada jalan penyelesaian dia. Kata penulis, hal ini berlaku kerana ada dalam kalangan engkau yang mungkin apabila ditarik keberkatan tidak mengamalkan cara hidup dengan syariat yang betul melalui banyak aspek. Kemungkinan dalam aspek harta ataupun pemakanan. Lalu boleh jadi juga masa menjadi pendek dan ringkas kerana pada waktu itu hilangnya keberkatan.
Dan bagaimana hilang keberkatan apabila kita tidak jaga perkara yang halal dan haram. Kita tak jaga perkara yang halal dan haram. Maka apakah perkara yang kita tak jaga? Kadang-kala pemakanan kita. Kita makan je apa yang kita rasa boleh. Kadang-kala daripada sudut harta kita, asalkan nampak untung, semua benda kita nak sapu dan ambil. Maka bila kita tak jaga aspek-aspek penting, pemakanan, kemudian pendapatan, maka kadang-kala boleh menjadi asbab hilangnya keberkatan, kata penulis. Kata penulis, muka surat 181, daripada manakah sumber yang masuk ke dalam perut engkau dan menjadi darah daging engkau? Adakah ianya benar-benar halal? Ataupun al-iyadzubillah, ianya adalah haram? Ataupun sebenarnya ianya adalah syubhah? Adakah kita benar-benar mengambil berat bahawa benda ni betul-betul halal ke tidak? Ataupun ini syubhah, kita makan je? Ataupun al-iyadzubillah, tanpa kita sedar sebenarnya ianya adalah benda yang haram. Satu benda yang haram masuk dalam tubuh badan, sabda Nabi SAW, maka perkara yang haram yang masuk dalam tubuh badan yang menjadi daging, maka api neraka lebih layak untuk membakar tubuh badan tersebut tanpa kita sedar. Maka sebab itu kadang-kala menjadi asbab hilangnya keberkatan apabila kita tidak menjaga perkara-perkara yang nampak kecil seperti pemakanan, pendapatan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kata penulis pada perenggan yang terakhir berkenaan tentang masa, justru engkau perlulah lebih berhati-hati dalam semua aspek kehidupan engkau supaya bukan sekadar beroleh keberkatan masa, namun boleh terselamat di hari akhirat kelak. Itu yang kita nak. Kita bukan sekadar nak keberkatan masa, yang penting kita boleh selamat di hari akhirat kelak. Pada waktu itu tidak ada benda yang haram masuk dalam tubuh badan kita. Tak ada benda yang haram yang ada di dalam pendapatan kita. Tak ada benda yang bukan haram, bahkan syubhah. Tak ada benda syubhah yang kita masukkan dalam tubuh badan kita. Tak ada benda syubhah yang pada waktu itu ada dalam pendapatan kita. Kita bukan sekadar nak tinggalkan itu supaya ada keberkatan masa, tapi kata penulis, supaya tidak dihukum pada hari akhirat kelak. Maka bagaimana kita nak tinggalkan perkara haram dan syubhah? Kata penulis, berusahalah untuk mengamalkan cara hidup Islam di mana sahaja engkau berada dan dalam semua aspek kehidupan. Islam bukan sekadar dalam pengajian, Islam bukan sekadar dalam ibadah, Islam bukan sekadar waktu kita nak solat dan zakat, Islam bukan sekadar ketika mana kita nak bayar zakat, tapi Islam sebenarnya adalah keseluruhan hidup kita. Sebab itu di dalam suratul Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fisilmi, di dalam Islam, kafatan, secara keseluruhan dia. Keseluruhan kita kena masuk dalam Islam. Ada orang yang pada waktu itu dia hanya ambil Islam sampai ke pintu masjid sahaja. Keluar daripada masjid, dia dah tak nak ikut cara Islam. Bagaimana cara jual beli, bagaimana cara sewa menyewa, bagaimana cara cagar menyaga, bagaimana cara berurusan dengan harta manusia, dia dah tak nak ambil berat. Nak pergi mana comel-comel ni hati ya? Minta maaf, dengarkan dia berbunyi-bunyi tadi. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu kata penulis buku, bagaimana kita nak mengelakkan daripada perkara yang haram, daripada perkara yang syubhah, dengan kita kena berusaha mengamalkan Islam keseluruhannya. Dia tak boleh pilih-pilih. Sebab kalau pilih-pilih, maka mudah untuk syaitan masuk meletakkan jarum-jarumnya, was-wasnya dalam kehidupan kita. Sebab itu kata penulis buku, berusahalah untuk mengamalkan cara hidup Islam di mana sahaja engkau berada dan dalam semua aspek kehidupan. Dalam kita bergaul dengan orang, apakah cara Islam? Apakah cara yang Nabi ajar? Dalam kita berurusan dengan manusia, apakah cara Islam? Apakah yang Nabi SAW ajar? Bukanlah mudah dan saya pun tidaklah sempurna, tapi marilah sama-sama
kita cuba untuk membawa keseluruhan kehidupan Islam, bukan sekadar daripada sudut ibadah, bukan sekadar daripada sudut politik, bukan sekadar daripada sudut kehidupan, tetapi daripada setiap aspek, daripada percakapan, daripada cara berfikir, daripada cara benda yang kita nampak mudah seperti makan, minum, tidur dan sebagainya. Keseluruhan hidup kita mestilah mengikut cara Islam. Bila seseorang itu mengamalkan cara hidup Islam, barulah dia boleh terselamat daripada perkara yang haram dan syubhat. Kata penulis buku, engkau tidak pernah rugi. Tak pernah rugi pun. Kalaulah kita menjalani kehidupan keseluruhan dia seperti mana yang Allah suka, yang Nabi tunjukkan kepada kita, kata penulis buku, kita tak pernah rugi pun. Kenapa nak rugi? 24 jam kita berubah menjadi ibadah. Allahu Akbar. Apabila kita cuba menjalankan kehidupan kita keseluruhannya mengikut kehendak Allah dan Rasulullah, maka 24 jam tadi akan menjadi ibadah. 24 jam akan menjadi ibadah. Dia bukan sekadar dapat pahala waktu solat je. 24 jam. Orang yang berjual beli mengikut ajaran Allah dan Rasul, jual beli dia tadi untung dapat, tapi jual belinya tadi pun adalah ibadah. Orang yang tidur, berapa jam tidur? Ada yang mungkin tidur pada waktu itu dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 4 jam, 5 jam. Saya tahun ni tak dapat nak tidur banyak sebab saya ada banyak kelas nak mengajar dengan pelajar madrasah. Kebelakangan ni saya hanya tidur lebih kurang 3 jam je sebab malam perlu mutalaah ulang kaji 3 jam, dan siang pada waktu tu mungkin setengah jam. Dalam 3 jam setengah, kadang-kadang dapat 4 jam. Tapi Alhamdulillah, tidurnya kita 4 jam, 8 jam adalah ibadah. Pergerakan kita semuanya adalah ibadah. Sebab itu kata penulis buku, maka kalaulah kita mengamalkan keseluruhan agama, maka engkau tidak pernah rugi. Mungkin manusia kata, rugilah engkau, ketinggalan zaman lah pada waktu tu nak ikut ajaran Islam sepenuhnya, ambil mana perlu je, yang tak tinggalkan, maka tak pernah rugi. 24 jam akan menjadi ibadah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, kalaulah seseorang itu buat dengan cara yang betul, bersetubuh suami isteri pun dapat pahala. Dan inilah sebenarnya Islam pada waktu itu telah menunjukkan kepada kita garis panduan kehidupan, cara menjalani kehidupan, daripada sekecil-kecil perkara sehingga kepada sebesar-besar perkara, dan ianya semuanya pada waktu itu membawa kepada pahala. Kata penulis buku, engkau tidak pernah rugi, malahan mungkin Allah akan lebih memudahkan urusan engkau dan memberikan rezeki kepada engkau daripada arah yang tidak disangka-sangka. Semestinya orang yang pada waktu itu buat apa yang Allah suka, Allah akan kurniakan kepadanya apa yang dia suka. Orang yang buat apa yang Allah suka, perintah Allah, kehendak Allah, ajaran Allah, semua yang Allah suka, maka Allah akan balas balik dengan Allah akan berikan kepadanya perkara yang dia suka. Dan benarlah firman Allah di dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha, dan orang yang pada waktu itu bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar daripada setiap kesulitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan dikurniakan rezeki daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Akan datang rezeki daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Saya pun sepatutnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, asal memang nak pergi umrah pada Februari. Kemudian travel yang saya biasa pergi, dia kata tak dapat seat lah Ustaz, Februari penuh. Maka pada waktu saya kata tak apalah, saya rancang saya pergi bulan 5 nanti. Bulan 5 saya pergi. Saya nak pergi bulan 5. Tapi beberapa minggu kebelakangan ini, adik saya call, dia kata tolong bawa satu jemaah. Pada waktu tu tak ada mutawif, dapat pergi bulan 2 insya-Allah. Kadang-kadang rezeki daripada arah yang tak sangka-sangka. Allah pada waktu itu pilih kita. Mungkin dengan sebab doa sahabat-sahabat yang sedang menonton, maka pada waktu itu Allah kurniakan apa yang kita hajati.
Lalu insya-Allah pada pagi Sabtu jam 2 pagi, 2.15 pagi, insya-Allah saya akan berangkat untuk menunaikan umrah. Maka kadang-kala rezeki datang daripada sudut yang tak disangka-sangka. Dan pada waktu itu, sebab itu bila kita cuba buat apa yang kita mampu walaupun tak banyak, maka pada waktu itu kita cuba apa yang kita mampu, maka Allah akan kurniakan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Bab yang seterusnya, tanda-tanda kiamat yang berikut, muka surat 182. Maka riba berleluasa, dan zaman kita dan zaman akan datang lagi lama, pada waktu itu lagi susah manusia nak menjauhkan diri daripada riba. Dan antara tanda-tanda kiamat, riba berada di mana-mana. Orang yang mana cuba pada waktu itu mengelakkan diri daripada riba, amat sukar. Pada waktu itu kalaulah dia sendiri tidak ambil pinjaman riba, maka kadang-kala perkara yang berkaitan dengan dia, kadang-kala mungkin elektrisiti pada waktu itu ada kaitan dengan riba. Pada waktu itu syarikat yang menguruskan sesuatu yang mana dia gunakan syarikat itu mungkin ada kaitan dengan riba. Maka antara tanda-tanda kiamat adalah sukar untuk manusia menjauhkan diri daripada riba. Dan kita nampak sistem yang kehidupan kita ada, pada waktu itu sukar untuk kita menjauhkan diri daripada riba. Tapi bukan bererti mesti terima je lah apa ada dalam riba. Tetap pada waktu itu perlu berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan, untuk menjauhkan diri daripada riba. Muka surat 182. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Riba berleluasa. Sebab itu setakat sekarang ini, kebanyakan kenderaan saya pada waktu itu saya beli daripada orang. Orang tersebut pada waktu itu dah habis bayar, dan pada waktu itu saya bayar bulan-bulan kepada dia. Pada waktu itu beli daripada orang yang telah jual kenderaan kepada saya. Dan setakat ni rumah pun masya-Allah masih lagi menyewa. Dan pada waktu itu, tapi saya rasa menyewa pada waktu itu lebih baik. Sebab kadang-kala kita berada, bukanlah kita kata ni kita jiran yang baik, tapi kadang-kala kalaulah beli dan pada waktu tu dapat jiran yang menjadikan kita tak berapa selesa, walaupun kita taklah sempurna dan baik, maka pada waktu itu dengan mudah boleh pindah. Tapi idea saya ni, isteri saya tak suka. Dan dia lebih suka pada waktu itu untuk ada rumah yang boleh settle down, yang dia boleh duduk. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kadang-kala saya lebih suka menyewa pada waktu tu untuk berpindah jika ada keperluan dan sebagainya. Dah jadi macam Arab Badui pula kan, nomad, berpindah-pindah. Aminah suka pindah-pindah. Aminah pun suka pindah-pindah. Banyak kawan dia kata pada waktu itu. Maka riba berleluasa. Kata penulis buku rahimahullah pada muka surat 182, apabila hampirnya berlaku kiamat, riba akan lebih berleluasa dalam kalangan masyarakat dan mereka tidak kisah lagi dengan status hukum halal ataupun haram daripada sudut makanan mereka ataupun aspek kehidupan mereka. Sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, sayati 'alan nasi zaman, sabda Nabi, sungguh akan datang satu zaman manusia tidak lagi peduli tentang status hartanya sama ada halal ataupun haram. Dia tak kisah. Dan akan datang zaman tu. Dan pada sebahagian orang memang dah ada pun, ada sebahagian segelintir kecil orang, dia tak kisah halal ke haram, yang penting pada waktu tu aku bayar zakat, contoh. Tetapi dia bayar zakat itu isu lain. Tapi dia mengambil harta yang haram, itu isu yang dia akan disoal, ditanya, dihisap dan sebagainya. Tidaklah dengan kita mengambil yang haram, kita rasa boleh selesai dengan hanya bayar zakat. Maka sebab itu sabda Nabi SAW, akan datang satu masa manusia dah tak kisah dah. Alhamdulillah, moga Allah pelihara dan jauhkan. Apa tu riba? Tak kisah. Apa tu halal haram? Tak kisah. Ketahuilah, itu adalah tanda-tanda dekatnya kiamat.
Kata penulis buku, engkau saksikan sekarang sudah berlaku banyak jual beli riba, dan ada dalam kalangan engkau yang mungkin tanpa sedar mengambil ringan tentang perkara ini. Berdoalah semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang Allah larang, dan berusaha untuk mencari keredaan Allah sentiasa. Bahkan Allah mengisytiharkan perang dengan orang yang pada waktu itu mengambil riba, yang mana Allah isytiharkan perang di dalam suratul Baqarah. Mudah-mudahan Allah jauhkan saya dan kita semua daripada riba. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung muka surat 183 pada pertemuan yang berikutnya. Kalaulah sahabat-sahabat rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. InsyaAllah saya akan berangkat menunaikan umrah pada Sabtu pagi. Doakan insyaAllah, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya. Nanti sewaktu umrah mungkin ada kelas-kelas yang saya tak dapat nak buat kerana bersama dengan jemaah ataupun perubahan masa. Apapun insyaAllah, saya harap apa yang kita buat diistiqamahkan insyaAllah, dan moga Allah permudahkan segalanya. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku masyar, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.